Kita tengok perkataan ni dulu. Ibn Sirin radhiyallahu anhu berkata, sekiranya aku diberi pilihan antara memasuki syurga dan mendirikan 2 rakaat solat, maka solatlah yang akan menjadi pilihanku, kerana masuk syurga adalah semata-mata untuk kesukaanku, sementara 2 rakaat solat pula adalah untuk keredaan Tuhanku. Ni hadis Nabi ni yang bagi tahu. Kau ingat hadis ni? Di mana? Nabi SAW bagi tahu, innal jannata huffat lil makarih wa innan nar huffat lil syahwat. Sesungguhnya apa dia? Dia kata yang sekali lagi mula-mula. Innal jannata huffat lil makarih. Sesungguhnya macam jannah, syurga dikelilingi dengan what I know is that yang syahwat tu, yang apa yang hati inginkan. Itu neraka. Neraka. Syurga tu something yang nafsu tak suka. Jadi inilah apa yang Ibn Sirin nak sampaikan. Maksudnya solat tak suka, sedekah tak suka, buat baik tak suka. Susah untuk hati suka. Jadi tengok Ibn Sirin kata kan, sekiranya aku diberi pilihan untuk masuk syurga dan mendirikan 2 rakaat, aku akan pilih 2 rakaat. Kerana apa? Kerana ni Allah suruh. Kalau ikut apa hati dia nak masuk syurga. Tapi adakah itu pilihan dia yang baik? Tak. Pilihan yang baik apa yang Allah pilih untuk dia jadi baik. Maka dia pilih untuk solat. Kenapa? Solat ni untuk redha Allah SWT. Ni kata keyakinan sahabat ni dah lain. Kalau kita ikut banyak benda yang kita pilih hari ni, ikut perasaan kita. Aku nak ni, nak berlaku seperti ni. Sebab apa? Aku rasa ni yang terbaik. Bolehkah kita cakap macam ni? Tak boleh. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi satu perkara yang kamu rasa baik, tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu rasa tidak baik untuk kamu. Sesungguhnya Allah SWT tahu apa yang kamu tak mengetahui. Rasulullah SAW telah bersabda, patutlah dikagumi seseorang Islam yang ringan bebanan hidupnya, tiada bebanan yang banyak dari ahli keluarganya. Sebab tu let's ulas yang ni dulu. Yang pertama sekali, apabila seseorang itu berjaya mendidik isteri dan anak-anak dia dengan kepahaman agama yang sebenar, maka sudah semestinya kehidupan dia ni ringan bebanan dia. Sebab apa? Dia, kalau contoh ada sesuatu kesusahan ataupun satu masalah yang berlaku dekat dalam rumah dia, adakah isteri dan anak-anak dia ataupun keluarga dia akan terus marah ke balah ke? Adakah jadi macam tu? Tak lah. Sebab semua akan faham agama. Contoh ada orang balah dalam family, ataupun ada isu-isu yang terjadi dalam keluarga. Kalaulah mereka ni mengambil ataupun meletakkan kepahaman agama tu sebagai keutamaan, maka sudah semestinya hilang perkara ni. Dan bila tidak ada benda-benda macam ni, boleh buat benda lain kan? Boleh tak Lofa nak tanya satu? Sekejap. Bila dalam keluarga tidak ada apa-apa masalah ataupun perkara yang menyusahkan, maka masa tu akan digunakan untuk ilmu. Masa tu akan diisi sebab semua pun dah, katakanlah mak, anak semua ada fikir yang sama. Yang ni fikir nak cari keredaan Allah SWT. Kalau ada apa-apa masalah berlaku pun, masalah tu takkan jadi besar. Sebab dia tahu hakikat kepada masalah ni adalah dengan penyelesaian agama. Jadi masa yang dia akan guna banyak lebih kepada, aku sekarang dah tak ada orang, apa yang nak buat? Maka dia mencari ilmu agama Allah SWT. Kurang bebanan dia, Nabi kata, daripada keluarga. Mempunyai banyak masa lapang untuk mendirikan solat. Dah bila problem tak ada, you nak buat apa lagi? Senang lah nak pergi semayang awal sikit, nak jaga amalan kita sebelum dan selepas Qobliyah Ba'diyah. Ataupun orang ni memilih untuk tidak allocate so much time for duniawi, and in fact I will get I'll probably just work banyak ni dan lebih kepada. Sebab kan kalau orang tekan hidup dia kerja pun tak bawa ke mana kat kerja-kerja ni. Tak bawa ke mana. Sebab yang disuruh cari oleh agama itu sekadar apa? Sekadar-kadarnya. Nabi kata, duduklah di dunia ini seperti mana orang yang mengembala, orang yang orang yang dalam perjalanan, musafir.
Pengembara. Pengembara. Dia kata apa? Alas sabil. Sabil. Seperti mana mereka-mereka yang ada di berjalanan, ada di jalanan, duduk di pokok. Nabi kata, duduk di pokok, sekejap lepas tu pergi. Bila dah tak ada hujan, tak ada petir ke apa, pergi jalan. Tu kan perjalanan. Itu cara Nabi. Dia kata, Nabi kata tu cara hidup dekat dunia ni. Tapi hari ni orang hari-hari duk kejar dunia ni seolah-olah macam tak akan mati kejar dunia ni. Duk tengok ni nak ada macam ni, nak ada macam tu, macam-macam fikir. Tapi ialah kita pun manusia. Maka kita mengharapkan Allah bagi kita iman yang sempurna. Seterusnya adalah sabar menjalani hidupnya dengan rezeki sekadar mencukupi. Kenapa dia kata sabar menjalani hidupnya dengan rezeki sekadar mencukupi ni? Sebab bukan sahaja zaman sekarang ni, zaman dulu pun orang kafir akan sentiasa menggah-gahkan apa yang mereka ada dari sudut duniawi. Dia akan kata, ni tengok ni, harta aku, emas, hantar rapasan perang emas aku, tengok berapa banyak aku ada. Kau ada? Tak ada. Jadi orang ni kadang-kadang terkesan. Dia pun kata macam, dia terkesan, dia pun nak cari. Start semua duk kejar benda sama. Tapi bila dia kata sabar menjalani kehidupan dengan rezeki yang dah mencukupi ni, maksudnya mencukupi keperluan. Apa yang cukup. Macam okey, kita disuruh cari apa? Kita disuruh cari, katakanlah kereta lah. Kan? Kita disuruh cari keperluan untuk kita mudah bergerak. Yang beli kereta sampai 5 juta, 6 juta ni untuk apa? Mana hak orang Islam dalam perkara ni? Walaupun mampu, tapi adakah kemampuan itu suruh disalurkan kepada tempat yang sebegitu? Tak. Jadi Nabi sebab tu ada setengah-setengah orang kata, adalah hadis yang lain dalam kitab ni ada ni. Sesiapa yang memandu kenderaannya dengan merasakan dirinya lebih besar, lebih mulia daripada ni, neraka untuk orang. Sama je. Dulu kenderaan apa? Unta merah. Unta merah dulu Ferrari lah. Orang naik kan unta merah ni, dia rasa macam diri dia hebat. Nabi cakap, Was it you said that unta merah macam Ferrari zaman lalu? Sama. Sebab benda-benda yang banyak warna merah dulu, binatang yang berwarna merah dulu ni, dia kuat dan gagah. Dia besar saiz dia. Unta pada ketika itu tu dia ada bonggol 2 yang muat untuk manusia duduk secara fit ke atas tu. Tapi banyak perumpamaan tentang unta merah ni. Dekat cerita sahabat pun banyak pasal unta merah. Sebab unta merah ni benda yang mahal dan benda susah nak cari. Tapi apa yang Nabi nak sampaikan adalah, dalam hadis ni nanti awak akan ada jumpa sesiapa yang naik satu kenderaan dalam keadaan dia rasa kibir. Nabi kata neraka bagi orang ni. Bukan kecil-kecil. Like straight to the point. Sebab benda tu, pertama sekali you bermegah-megah dengan benda yang haram untuk kamu bermegah-megah. Nombor 2, benda ni benda hina. Baca hadis tu, ala inna dunya mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman. Nabi kata semua dia gini, bahasa Arab ni awak tahu dah, diulang dah semalam, kita ulang sekali lagi sebagai tazkirah. Kalau ada perkataan tu diulang 2 kali, maka ketahuilah tu perkataan yang diberi penekanan oleh Allah SWT. Bila Nabi sebut dunia mal'unah, Nabi kata dunia ni dalam laknat. Dia sebut lagi mal'unun ma fiha, dan dilaknat setiap perkara yang ada dalamnya, kecuali illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingati Allah, wa mawalah, macam ni, orang yang membuat apa-apa yang setimpal dengan dia, wa aliman, orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu ni tak kena laknat lah, sebab dia ada ilmu apa? Ilmu agama. Orang alim ni maksud orang yang belajar ilmu agama ataupun yang orang dah ada ilmu? Tak ada ilmu. Okay. Tapi dengan cara nak macam mana nak jadi orang yang alim, kena cari ilmu. Sebab tu dia kata wa aliman wa muta'alliman, orang yang mencari ilmu. Sebab tu hidup ni mesti cari ilmu. Muta'alliman tu mencari ilmu ke yang mengajarkan ilmu? Wa aliman wa muta'alliman. Aliman ni orang alim, muta'allim ni yang mencari ilmu. Muallim tu guru. Muallim tu orang yang ada guru. Muta'allim orang yang mencari ilmu. Jadi kita kena letakkan diri kita dalam 4 kategori ni. Kat mana satu? Untuk jadi zikrullah ni mudah. Maksudnya bukan mudah lah, maksudnya boleh kita buat dengan apa, contoh kita pergi kerja, tapi kena kuat lah. Kalau you nak masuk contoh dalam satu tempat yang mana kat situ banyak maksiat,
Orang tak pakai tudung, orang tak apa. Okey. Banyakkah amalan harian tu macam mana? Pagi dan malam. Apa you nak buat? Sekurang-kurangnya. Berapa kali you nak zikir? You kena tulis lah. Kalau you tak nak pilih mu'alim, aliman, muta'aliman ni, kalau tak mampu, bukan tak nak pilih, kalau tak mampu. Kalau boleh zikir Allah, okey, berapa kali kamu zikir sehari? Semalam Ustaz kata, kalau alim kan, kalau dia nak macam at the end of the day, macam dia nak check balik, if you're an alim, morning and petang, the least you have to do like astaghfirullah 100 times, selawat 100 times, and the other one is itu normal tu. This is like the minimum, the least that you have to do. Patutnya tambahan dia ada lain lagi. Betul. Selawat, istighfar. Dia itu normal lah tu. Macam subhanallah bihamdi 100 kali, subhanallah bil azim 1 kali. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar 100 times. Pagi petang kan? Ya. Okey. Sebab apa kita hari ni duduk dalam dunia yang dilaknat dengan lebih lagi? Laknat Allah SWT pada kita hari ni lebih pada orang dulu. Tahu sebab apa? Sebab hari ni iman kita ni dikaburi dengan benda dunia. Contoh ada bagi kita satu contoh yang mudah. Kata kalau orang ni tak ada duit lah. Bukan tak ada duit lah, dia tak ada harta duniawi ni yang banyak lah. Lepas tu dia kata dia pun pergi kerja dekat KLCC. Kerja kat mana-mana sajalah, tempat yang seakan itu kerja. Dalam KLCC ni ada tempat yang jual arak. Baik. Ada tak? Ada. Ada tak tempat-tempat maksiat yang lain dalam KLCC? Ada. Orang dekat atas tu hisap shisha lah, apa ni, private party lah, apa benda semua. Ada benda-benda berlaku dalam bangunan ni. Ya. Okay. Kalau nak ikut hukum, sebenar-benar hukum, boleh tak kita kerja tempat macam ni? No. Boleh ke tak boleh kita kerja tempat ni? Sebab apa tak boleh? Syubah. Sebab tempat ni bercampur halal dan haram. Ya. Jadi kalau orang tu iman kuat, dia akan tinggalkan benda ni. Dia tidak akan letak diri dia dalam tempat yang macam ni. Tapi disebabkan benda tu jauh, aku dekat mana aku tahu. Dekat dalam apa tu tempat kita beli kat Benz ada jual arak tak Benz? Ada. Patutnya kita tak boleh pergi. Sepatutnya. Tapi sebab iman kita kadang-kadang dikaburi dengan benda macam ni. Lepas tu kita Because we are in that environment. Lepas tu kita kata, tak apa, kita bukan beli arak. Bukan, Nabi kata bukan orang yang jual beli arak saja. Nabi sebut hadis yang khusus, yang membawa, yang menjual, yang mensalurkan, yang meminum. Semua dalam satu laknat yang sama. Orang yang bawa pergi bagi orang lain minum, walaupun dia tak minum, dia dapat laknat yang sama. Orang yang membeli di tempat yang ada jual arak, dia dalam laknat yang sama. Sebab apa? Kita lepas tu macam mana? Memang susah nak hidup kat agama di saat akhir zaman ni. Ni kehancuran. Lepas tu kita boleh kata lagi, kita niat yang baik-baik, kita doa baik-baik. Doa baik-baik lagu mana nak buat benda halal, benda haram. Lepas tu you nak buat benda yang bercampur ni. Dan Nabi dah sebut dah, famanittaqas syubahat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram. Sesiapa yang mengambil syubahat, dia mengambil benda yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala kambing yang melepaskan kambing-kambing dia di kawasan larangan. Dikhawatiri ada kambing tu boleh tak makan? Ada kemungkinan besar. Sebab ada kawasan larangan. Kita, kalau katakan kawasan larangan tu kat sini, takkan kita nak pergi duduk kat kawasan larangan ni. Katakanlah bawah ni akan katakanlah hujung bawah ni, kalau orang pergi dekat situ, bawah tu orang akan kena apa-apa musibah yang besar. Tinggi ke, boleh jatuh nak mati ke, ada rema ke apa kat situ. Takkanlah kita pilih untuk pergi duduk paling hujung sekali. Sudah semestinya kita orang corona punya cerita dekat Siptaling berlaku. Kan? Orang tu lari tinggalkan rumah semua tu belah pada situ. Sebab apa? Sebab dia tahu ada kemudaratan dekat sini. Adanya satu wabak di sini. Dia lari menyelamatkan diri dia. Masa macam tu boleh pula lari. Tapi kalau bab-bab benda halal haram, kenapa kamu pergi letak diri kamu kat ujung sekali? Dan Nabi kata siapa yang ambil perkara yang paling hujung, bercampur antara halal dan haram, dia mengambil perkara yang haram.
Dia tidak dikenali ramai. Mengerjakan amal ibadat dengan baik. Tidak dikenali ramai. Masyhur-masyhur ni benda yang kurang baik lah. Banyak buruk lah daripada baik ni. Banyak buruk pada baik ni. Tapi orang tu kata bila zaman ni datang, Asyratis Sa'ah ni datang, orang memilih untuk dikenali. Orang nak perasaan aku ni famous. Orang kenal aku. Semua orang nak. True. Tapi sebenarnya benda ni benda yang tidak perlu dan benda ni tidak baik untuk diri kita. Sebab tu Nabi sebut, kalau kata benda ni baik, apa dia nak sebut? Tidak dikenali ramai ni. Dan Nabi SAW dikenali ramai pun dalam keadaan bukan dikenali macam mana orang dikenali hari ni. Zaman learning orang dikenali untuk apa? Nabi SAW orang More ni for appearance wise, Yalah, for harta macam-macam. wise, for talent wise. Dia dikenali untuk berdakwah. Nabi SAW bila sahabat mari, bukan sahabat, tentera daripada Rom mari. Bukan tentera daripada kalau tak silap hari Damsyik mari nak cari Rasulullah, nak sampaikan pesanan ni. Hasrat raja ni. Masuk dalam masjid tak tahu mana satu Rasulullah. Sama semua. Pakai baju putih, kopiah serban putih, semua sama. Jadi kalau kita pergi dalam satu istana, kita tahu dah raja mana satu. Tapi sebab semua serupa. Jadi adakah, walaupun kalau nak kata Nabi ni memuliakan diri dia, sudah semestinya dia letak kat tempat dia lain, mungkin pakai yang lain sikit. Tapi tak ada beza dengan sahabat-sahabat. Itu tarbiyah Nabi SAW. Ini bukan raja negeri. Ni raja dunia. Raja dunia ni Rasulullah. Satu ketika Rasulullah ni menjadi raja dunia. Sampai dia memerintah beberapa negara dalam kekuasaan dia, dalam pemerintahan dia. Mana ada sehebat kepimpinan lebih daripada Rasulullah SAW. Dan tidak ramai orang yang menangisi kematiannya. Tidak banyak meninggalkan harta pusaka. Dan semua benda ni semua ada dalil belaka ni. Sama ada orang tu reti tak reti nak ulas. Ni Umar Abdul Aziz kan. In kanu salihin fallahu yatawallas salihin. Fallahu yatawallas salihin. Kalau anak ikut orang yang soleh, Allah urus orang yang soleh. Umar Abdul Aziz bila orang tanya, berapa banyak harta kamu tinggal untuk anak-anak kamu? Dia kata aku tinggal dengan secukupnya. Dengan 1 dirham. 1 dirham ni bukan banyak. Tapi cukup tak untuk anak dia esok hidup? Cukup lah. Esok bolehlah pergi beli makanan apa. Lepas tu anak dia kena teruskan sendiri. Tapi dia kata in kanu salihin fallahu yatawallas salihin. Kalau dia orang yang soleh, Allah akan urus orang yang soleh. Apa dia kata tidak banyak, bukan kan, tidak ramai yang orang menangisi kematian dia. Ni tu hadis tu. Mana sah? Abu Hazim. Apa? Dalil Abu Hazim. Yang semua orang takut mati tu. Takut mati. Dia tak, bila dengar ayat pasal kematian, buat relax, buat tak ada apa. Itulah. Oh, bukannya dia menangikkan kematian, maksudnya orang tiap bila dia tak ada ke? Tidak ramai orang yang menangisi kematiannya. Itulah faham. Maksudnya bila mati orang tak ramai tiap, gitu ke? Tidak ramai orang yang menangisi kematiannya. Maksudnya kematian dia tu tak ada. Dia tak takut. Dia bila kacap pasal mati, dia tak takut. Dia tak ada rasa apa. So, that's how they define it. Tak ada apa. Hari ni bila baca ayat Quran kan, tak ada rasa apa. Relax. Dulu sahabat ni menangis. Tiap ketah. Sekejap. Ni bila kata ni. Meninggal di usia ketika usia muda. Sebab tu kata bila Allah tarik nyawa masa muda ni, Allah sayang ni lah. Kan? Biasanya orang mati muda ni, muda ni juga banyak definisi. Muda yang macam mana kan? Dia habiskan masa muda ni macam mana? Macam contoh Rasulullah ni pun muda, kira bukan tua sangat pun. 65 tahun ataupun 64 tahun tu bukan kategori tua sangat. Tapi adakah itu dikira sebagai muda? Dan definisi muda ni berbeza. Tapi biasanya orang-orang yang muda, budak-budak yang muda ni memang dia mati, dia masuk syurga lah. Tu confirm. Walaupun dia datang daripada keluarga yang kafir. Was it? Kalau dia belum balik lah. Okay, I think selesai hari ni kan? Okay lah, cukup lah tu. Dia tidak dikenali ramai.
mengerjakan amal ibadat dengan baik, tidak dikenali ramai. Masyhur-masyhur ni benda yang kurang baik lah. Banyak buruk lah daripada baik ni. Banyak buruk pada baik ni. Tapi orang tu kata bila zaman ni datang, Asyratus Sa'ah ni datang, orang memilih untuk dikenali. Orang nak perasaan aku ni famous. Orang kenal aku. Semua orang nak. True. Tapi sebenarnya benda ni benda yang tidak perlu dan benda ni tidak baik untuk diri kita. Sebab tu Nabi sebut, kalau kata benda ni baik, apa dia nak sebut? Tidak dikenali ramai ni. Dan Nabi SAW dikenali ramai pun dalam keadaan bukan dikenali macam mana orang dikenali hari ni. Zaman Lah ni orang dikenali untuk apa? Nabi SAW orang More ni for appearance wise, Yalah, for harta macam-macam. wise, for talent wise. Dia dikenali untuk berdakwah. Nabi SAW bila sahabat mari, bukan sahabat, tentera daripada Rom mari. Bukan tentera daripada, kalau tak silap hari Damsyik mari nak cari Rasulullah, nak sampaikan pesanan ni. Hasrat raja ni. Masuk dalam masjid tak tahu mana satu Rasulullah. Sama semua. Pakai baju putih, kopiah serban putih, semua sama. Jadi kalau kita pergi dalam satu istana, kita tahu dah raja mana satu. Tapi sebab semua serupa. Jadi adakah, walaupun kalau nak kata Nabi ni memuliakan diri dia, sudah semestinya dia letak kat tempat dia lain, mungkin pakai yang lain sikit, tapi tak ada beza dengan sahabat-sahabat. Itu tarbiyah Nabi SAW. Ini bukan raja negeri, ni raja dunia. Raja dunia ni Rasulullah. Satu ketika Rasulullah ni menjadi raja dunia. Sampai dia memerintah beberapa negara dalam kekuasaan dia, dalam pemerintahan dia. Mana ada sehebat kepimpinan lebih daripada Rasulullah SAW. Dan tidak ramai orang yang menangisi kematiannya. Tidak banyak meninggalkan harta pusaka. Dan semua benda ni semua ada dalil belaka ni. Sama ada orang tu reti tak reti nak ulas. Ni Umar Abdul Aziz kan, in kanu salihin fallahu yatawallas salihin, fallahu yatawallas salihin. Kalau anak ikut orang yang soleh, Allah urus orang yang soleh. Umar Abdul Aziz bila orang tanya, berapa banyak harta kamu tinggal untuk anak-anak kamu, dia kata aku tinggal dengan secukupnya. Dengan 1 dirham. 1 dirham ni bukan banyak. Tapi cukup tak untuk anak dia esok hidup? Cukup lah. Esok boleh lah pergi beli makanan apa. Lepas tu anak dia kena teruskan sendiri. Tapi dia kata in kanu salihin fallahu yatawallas salihin. Kalau dia orang yang soleh, Allah akan urus orang yang soleh. Apa dia kata tidak banyak, bukan kan, tidak ramai yang orang menangisi kematian dia. Ni tu hadis tu Mana sah? Abu Hazim. Apa? Dalil Abu Hazim. Yang semua orang takut mati tu. Takut mati. Dia tak, bila dengar ayat pasal kematian, buat relax, buat tak ada apa. Dia itulah. Oh, bukannya dia kematian, maksudnya orang tiap bila dia tak ada ke? Tidak ramai orang yang menangisi kematiannya. Itu lupa faham. Maksudnya bila mati orang tak ramai tiap, gitu ke? Tidak ramai orang yang menangisi kematiannya. Maksudnya kematian dia tu tak ada. Dia tak takut. Dia bila kacak pasal mati, dia tak takut. Dia tak ada siapa. That's how they define it. Tak ada apa. Hari ni bila baca ayat Quran, tak ada siapa. Relax. Dulu sahabat ni menangis. Tiap ketang. Sekejap. Bila kata meninggal di usia ketika muda. Sebab tu kata bila Allah tarik nyawa masa muda ni, Allah sayang ni lah. Kan? Biasanya orang mati muda ni, muda ni juga banyak definisi. Muda yang macam mana kan? Dia habiskan masa muda ni macam mana? Macam contoh Rasulullah ni pun muda, kira bukan tua sangat pun. 65 tahun ataupun 64 tahun tu bukan kategori tua sangat. Tapi adakah itu dikira sebagai muda? Dan definisi muda ni berbeza. Tapi biasanya orang-orang yang muda, budak-budak yang muda ni, memang dia mati, dia masuk syurga lah. Tu confirm. Walaupun dia datang daripada keluarga yang kafir. Is it? Kalau dia belum balik lah. Okay, I think selesai hari ni kan? Okay lah, cukup lah tu.